Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Hari ni saya nak cerita mengenai satu sitcom yang legend. Okay guys, hari ni saya nak buat review benda yang agak lama sebenarnya. Sebuah sitcom yang begitu fenomena dan legend di Malaysia suatu masa dulu. Kenapa saya nak buat review benda yang lama ni kan? Sebenarnya sebab benda ni sangat saya suka sebenarnya. Saya salah seorang yang sangat meminati sitcom, tak kira lah luar negara ke dalam Malaysia ke. Dan Pemai-Pemai Tang Tu ni adalah sitcom yang menduduki tangga teratas lah dalam saya punya list, antara yang teratas. Saya tak ada number one lah, sebab saya ada beberapa yang saya suka. Sebab masing-masing pendekatan sitcomnya berbeza. Antara sitcom lain dekat Malaysia yang saya minat adalah Sepana Jaya, Kopitiam, apa lagi Pemai-Pemai Tang Tu, Pemai Tang Tu 2+1. Setakat yang saya ingat itu je. Dan Malaysia punya sitcom memang berbeza dengan sitcom daripada US. Treatment dia tu macam Pemai-Pemai Tang Tu ni, jenis lawak dia tu berbeza lah. Jenis lawak kita dengan diorang berbeza. Cuma pada saya Sepana Jaya tu dia hampir mendapat treatment dan gaya sitcom daripada US. Dia punya structure sitcom tu, dia punya humor dia tu. Okey. Sebelum tu sedikit mengenai Pemai-Pemai Tang Tu. Pemai-Pemai Tang Tu merupakan sebuah sitcom yang pernah disiarkan di TV3. Sitcom ini merupakan idea daripada Hatta Azad Khan yang menceritakan mengenai kehidupan seharian penduduk di flat Seriwangi. Kisah ini juga telah dipentaskan sebagai pementasan musikal pada 2006 serta dijadikan komik strip mingguan di Akhbar, Berita Minggu. So itu daripada Muda, tak silap saya, yang buat strip tu. Dan para pelakonnya adalah, saya rasa ramai pun tahu, tapi saya cerita jelas sikit. Muda, Zami Ismail, Muhammad Abdullah, Wan Maimunah, Katijatan, Sabri Yunus, Ahmad Busu, Sulaiman Yasin, nama over, Malia Musa, Angelin Tan, Satya Acapan. Dan yang sebelum tu lagi ada Suhan Ho, Afida S sebagai Mak Uda, dan Suzan Ho tu sebagai Suzy sebelum wujudnya Lucy. Dan sebelum tu lagi ada watak Sabtu Hussein sebagai Mamak Maidin, kedai Mamak tu sebelum Pak Busu dan Mak Ngah dan Mak Busu. Mak Busu tu bini pertama, Mak Ngah bini kedua Pak Busu. Dan sebelum tu ada Mamak Maidin yang punya kedai, dia yang diorang lepak kedai Mamak Maidin tu. Dan ramai lagi, itu antara yang utama lah. So ramai sangat lah yang familiar dengan Muda sebagai Budin, Zami Ismail, Pak Uda, Pak Busu, Mak Usu, Mak Ngas, Wais Mai Golok, Mak Deris, Mak Over, Ana, Lucy, Ravi. So untuk yang sama generasi dengan saya rasa benda ni memang kita petik je, memang keingat lah siapa diorang ni. Tak payah kita cakap daripada siri atau rancangan TV apa, semua akan ingat dengan tagline masing-masing. Macam Satya sudah tukar ke lagi Mat Over, bapok segala, tu suka guna. Macam Budin nak pay dah. Dan personally saya lebih banyak memori dan saya lebih minat versi yang selepas, kira yang dah last punya versi lah, casting dia tu, yang ada Angelin Tan dengan Satya, Satya, yes, sebagai Ravi. So sebab sebelum tu Lucy tu watak dia dilakonkan oleh orang lain. Bukan watak dia ada satu watak perempuan Amoy juga, yang wataknya Suzy. Lepas tu cousin kepada Lucy ke macam tu, dia bagi kedai tu kepada Lucy. Dan saya rasa Lucy ni lagi mendapat tempat di hati peminat
Malaysia, peminat penonton. Dan saya memang macam saya kata tadi, memang sangat minat siri ni. Saya even kan dia menjadi terlalu sebati dengan saya. Sampaikan kalau saya buat kerja, saya duduk depan PC lah. Saya seorang pelukis komik, saya melukis. So kadang-kadang saya melukis tu, saya pakai earphone, dengar saja sitcom ni, saya tak tengok pun. Sebab saya dah terlalu sebati, dah terlalu familiar dengan setting sitcom ni tau. So dari perbualan tu saya dah boleh imagine orang yang bercakap tu gaya dia macam mana, dia punya setting, tempat duduk dia, composition dia macam mana. So semua tu dah ada dalam mindset. So macam itulah, begitu dekatnya sitcom ni dengan saya. Sampai kan tak payah tengok pun saya dah boleh masih terhibur lagi. So lepas tu, macam dia kata tadi ni, idea ni daripada Hatta Azad-Han, tapi yang banyak mengarah sitcom ni adalah Hasham. Apa yang saya selalu tonton adalah ada arahan daripada beliau lah. Dan tak silap saya, mula-mula Pimai-Pimai Tang Tu ni adalah pementasan teater, dan tajuk dia SYYYY, dan dia berkisar mengenai penduduk dekat Setinggan, rumah Setinggan, dan kemudian dibawa kepada rumah flat ni yang paling saya rasa paling famous lah, orang paling ingat. Dan saya rasa apa yang buatkan diorang ni jadi sangat best sebenarnya adalah pasal, satu, diorang punya style sitcom zaman ni, diorang dirakamkan dekat live audience tau. So dia lebih kurang macam sekarang ni sepatu reunion. Dan diorang akan rehearsal beberapa hari, dan sebelum ditayangkan. Diorang ditayangkan tak silap saya hari Ahad, dan seminggu sebelum tu, beberapa hari sebelum tu, diorang akan rehearse untuk recording depan audience tu. So diorang ni punya bonding each other dah betul-betul rapat, dah betul-betul kenal. Orang ni bagi, orang ni bagi, orang ni ambil, orang ni jual, orang ni beli. So benda tu dah jadi macam senang sangat untuk diorang lah. So benda tu yang saya rasa bonus yang sangat, advantage sangat besar untuk buat sitcom ni jadi sangat-sangat kelakar. Sebab diorang dah terlalu selesa sesama sendiri dan faham kelemahan dan kekurangan masing-masing. Dan kadang-kadang kita boleh tengok juga diorang salah masa live recording, lepas tu diorang di cover oleh kawan-kawan yang lain. Kadang-kadang ada kat diorang tergelak lah masa live tu kan. Tapi benda tu dah jadi part of the show, dah part of dia punya komedi dia kan. Dan watak-watak yang ada pula, watak-watak yang ada pun semua memang watak-watak yang sangat tersendiri kan. Macam Budin dengan gaya Mat Pening kan, macam. Dan daripada pelbagai negeri juga, daripada Perak, daripada Pening, daripada Terengganu, moreover Kelantan, Sabri Yunus. Dan masing-masing juga ada cara penyampaian komedi yang tersendiri tau. Tapi personally saya lagi suka watak Budin. Watak Budin ni saya sangat, tahulah, saya sangat minat watak dia. Tapi apa yang saya perasan, Sabri Yunus even masa tu dia punya komedi dia, cara dia berdialog, dia ada lain sikit daripada yang kawan-kawan dia yang lain ni. Saya nampak lah benda tu, dia ada something yang lebih sikit lah mungkin. Dan bila sekarang kita dah tengok Sabri Yunus yang sekarang, dia dah yang mengarah filem, mengarah telefilm apa semua. Kita tahu dia tu seorang yang macam mana sebenarnya, seorang yang sangat artistik, yang sangat berfikir kan. So make sense lah kenapa dulu saya rasa dia tu lain. Dia adalah dalam dia punya dalaman dia kan. Macam Satya, Satya pun Ravi antara memang favourite ramai orang lah. Dia memang dengan dia punya berpantun dia punya
sudah tukar ke, walaupun benda tu banyak kali ulang tapi still lawak lagi. Tapi itulah, bila diorang ada beberapa daripada diorang ni yang pernah cuba masuk Maharaja Lawak dan dia tak menjadi sangat. Sebab saya rasa benda ni kenapa pemain-pemain tangtu ni jadi sangat kelakar, pasal dia tu satu family lah. Macam saya kata tadi, bonding diorang ni dengan kerjasama tim dia, production, pengarah, penulis skrip. So buat tu yang buat diorang jadi kuat dan best. Sebab diorang kalau berdiri sendiri kadang-kadang pun saya rasa ada daripada mereka yang tak jadi sangat, yang tak berapa nak kelakar. Tapi bila diorang dalam family pemain tangtu ni, diorang memang dia punya semangat dia lain. Dan sekarang kita dah tak ada sangat sitcom. Saya rasa yang paling dekat pun dengan pemain-pemain tangtu kalau sekarang ni JKK dekat TV3. Diorang pun saya nampak mempunyai lebih kurang macam pemain tangtu punya style. Sebab diorang pun pelakon-pelakon yang sama, dan diorang pun bonding dah berapa season. Dan kadang-kadang diorang pun macam tergelak, ada benda yang tersalah, yang ni cover. Macam sepatu reunion tu saya rasa lain sikit. Sebab diorang ceritanya berbeza-beza kan setiap minggu. Yang macam JKK pemain tangtu ni, dia mengambil setting tempat yang sama, pelakon yang sama, watak yang sama, cuma ada kadang-kadang ada guest. Sama lah macam pemain tangtu pun ada guest yang datang. Dan that's about it. Tak perlulah saya bagi bintang untuk sitcom legend ni. Korang faham-faham sendiri je lah. Alright. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah subscribe saya punya channel Bob Perspektif kalau korang rasa korang suka dengan konten saya. Dan saya ada buat juga konten review filem, reaction filem, dan ada buat short filem pun baru-baru ni. Boleh tengok. Okay, tu saja. Assalamualaikum. Peace out.